Yang kelima, dalil sifat qiyamu ta'ala binafsi. Bukti Allah itu berdiri dengan sendiri. Apa bukti Allah berdiri dengan sendirinya? Dia kita nak faham bukti ni. Belum kita faham mungkin untuk kita ulang balik dan ringkas. Kita mesti isi dalam iman kita akidah. Betul, akidah kepercayaan. Jadi sebelum kita sambung dalil, kita nak faham apa yang dimaksudkan qiyamu ta'ala binafsi. Apa yang dimaksudkan qiyamu ta'ala binafsi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Apa maksud? Ini dipanggil akidah. Jadi apa yang kita isi dalam iman kita tentang Allah berdiri dengan sendirinya. Jadi sekarang apa yang kita nak fahami, sebelum kita masuk pada dalil, biasanya sifat-sifat ini kita nak dengar huraiannya dulu. Dan dengar huraian, baru kita apa bukti, baru dalil-dalil. Jadi sebelum itu kita nak fahamkan yang kita mesti isi dalam iman kita akidah. Akidah itu kepercayaan. Itu akidah satu kepercayaan. Kalau aqaid, kepercayaan. Jadi sifat-sifat Allah ni satu persatu kita dipanggil akidah. Yang kita mesti isi dalam iman kita. Itu yang saya katakan. Kita nak fahamkan apa yang dimaksudkan Allah berdiri dengan sendirinya. Yang kita nak isi dalam iman kita. Yang kita nak isi dalam iman kita. Jadi iman ni mesti diisi dengan tiga. Iman ini mesti diisi dengan tiga, iaitu pengenalan kepada Allah. Pengenalan kepada Allah mesti isi tiga. Pengenalan pada Allah mesti isi tiga, iaitu sifat yang wajib, mustahil, harus. Sifat yang wajib, mustahil, dan yang harus pada Allah. Jadi yang mesti diisi iman tiga. Pertama, pengenalan pada Allah. Jadi, pengenalan pada Allah mesti isi tiga. Pengenalan pada Rasul. Pengenalan pada Rasul pun mesti isi tiga. Sifat yang wajib, mustahil, dan yang harus. Yang ketiga, perkara sam'iyat. Sam'iyat ni hanya didengar saja melalui Nabi. Perkara sam'iyat ni hanya didengar melalui Nabi. Seperti kebangkitan dari kubur, hasyar, hisab, sirat, mizan, haud, syurga, neraka. Dan lain-lain lagi lah. Itu dipanggil perkara sam'iyat. Hanya didengar melalui Nabi. Baik, saya bilang sekali lagi. Akidah, kepercayaan. Kalau kita nak faham dalil sifat mukhalafat ta'ala al-hawadith. Tapi kita nak faham dulu akidah ni, qiyamu ta'ala binafsi ni, satu akidah, satu kepercayaan. Apa yang dimaksudkan Allah ni berdiri dengan sendirinya, yang kita mesti isi dalam iman kita. Itu dipanggil akidah. Jadi iman kita ni mesti diisi dengan tiga. Pengenalan kepada Allah melalui mesti ada tiga juga. Sifat yang wajib, ini yang kita nak belajar di pasal qiyamu ta'ala binafsi. Mustahil, harus. Pengenalan pada Rasul juga mesti ada tiga. Baru kita boleh kenal Rasul. Sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Yang ketiga yang mesti isi dalam iman, perkara-perkara sam'iyat. Sam'iyat ni hanya dengar dari Nabi. Hanya dengar melalui dari Nabi. Perkara gaib yang kita tak tahu apa dia. Cuma sikit-sikitlah bayangannya. Asyarul sirat, bangkit dari kubur tu yang kita baca dalam
doa selepas Ba'diyah Maghrib. Kita baca Ba'diyah Maghrib itu doa syahadat-syahadat, asal, hisab, sirat, mizan, haud, syurga, neraka, semua adalah benar. Jadi itu dipanggil perkara saksian. Jadi cukup kita mesti nak tahu secara ringkas. Ringkas pun jadilah. Tidak secara terperinci. Jangan kita kata sirat, apa tu sirat, apa tu hasyam, apa tu kitab. Jadi itu dipanggil perkara saksian. Jadi 3 ni yang mesti isi dalam iman. 3 ni mesti isi dalam iman. Kemudian kita sekarang nak belajar dalil ni. Apa bukti Allah ni bersifat Qiyamu Ta'ala binafsi? Maksudnya kita nak tahu dalil, kita nak percaya dah. Tidak. Ini pula syarat dalam mengenal Allah. Syarat dalam mengenal Allah. Faham ke tak faham? Saya kena faham. Ni Ustazah ni dah laku, ada lagi tambah-tambah. Bukan, sebenarnya ini kita dah belajar. Sebab kita ni ulangan. Jadi saya cuma ulang, tak begitu berdetail. Bila saya tak berdetail, mana itu ulangan. Bila ada akidah yang baru kita nak faham, itu baru kita akan detailkan satu persatu. Seperti sifat ketuhanan. Jadi sekarang syarat nak mengenal Allah ni muka surat 18. Jangan baca lah, saya beri keterangan. Kalau awak baca, sebab kita punya main switch ni dia tak kuat sangat. Kalau awak baca, awak tak dengar apa yang awak tak faham nanti. Kalau awak dengar, awak baca, awak tak boleh faham. Dia tak boleh join dulu. Jadi, ini kita awak balik. Saya kata buka nanti balik ke surat 18. Kalau nak tempat balik pun kita ni mestilah pun. Buka adalah. Kita insyaAllah minggu depan pelajaran kita PK dan 68 atau ini iman. Lepas tu kita tutup raja. InsyaAllah 5 hari bulan 1. Macam-macam raya dia kan. Jadi biarlah dia raya-raya. 5 hari bulan 1 kita belajar balik. Budak-budak dah sekolah, nenek orang sekolah, nenek tunggu giliran nenek hari Rabu. Kalau sekolah dia apa si nenek? Selasa Rabu nenek belajar balik. Naik darjah. Jadi sekarang ni nanti balik awak baru tengok saya terangkan syarat-syarat nak kenal Allah macam ni. Pertama, etikat. Percayaan kita utuh. Makna utuh ni tak gas, tak wahab, tak syak. Jadi nak dapat etikat yang utuh ni, kita hendaklah dengan keterangan yang jelas, yang kita boleh faham, huraian. Baru etikat kita utuh. Sebab etikat ni dalam hati, kepercayaan dalam hati. Tak ada syak lagi sifat-sifat yang ada, yang wajib bagi Allah. Tak syak, kita mesti dengan huraian, keterangan yang jelas, yang terang, yang boleh meyakinkan kita. Itu pertama. Kedua, muafakat dengan yang sebenar. Sama dengan perjalanan. Sama dengan perjalanan. Kalau soalannya, macam mana kita nak tahu kita punya etikat ni, kita punya belajar ni, tauhid dan 68 qaidul iman ni sama dengan perjalanan Nabi? Jawapannya ada bukti. Kedua, apa yang umum adalah benar. Apa-apa ikut layang ramai. Jangan ikut yang terkecil. Saya dah beri keterangan dulu sebagai satu bantuan. Satu tip lah kata orang kalau awak jauhkan diri dari sesat, jangan dengar yang hukum yang tak kena awak dengar. Kalau tak kena awak dengar, awak mesti buat bodoh. Sebab ni kita dah akhir zaman. Macam-macam awak bercerita. Jadi saya terima satu soalan oleh kerana
hari raya hari Jumaat. Hari puasa lepas. Hari haji pun hari Jumaat. Jadi dua kali raya ni, baru-baru juga saya pergi masuk alas katanya. Orang yang pergi sembahyang raya tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Ini sembahyang raya kan sunat, sembahyang Jumaat kan wajib. Kalau kita yang bodoh pun kita akan cakap macam tu kan? Apa dia? Jaga. Jadi kalau kita yang bodoh ni, ini sembahyang raya kan? Sembahyang Jumaat apa pun. Dia jangan pergi sembahyang raya, pergi sembahyang. Jadi bila saya berbincang dengan keluarga Allah, dia kata ada lagi. Ada adik. Apa Rasulullah SAW, bila orang-orang yang tinggal kat orang Badui, awak fikir sana dulu mana ada kenderaan jalan kaki jauh, tapi panas terik. Pagi-pagi sembahyang raya taklah panas, tapi sembahyang raya. Sekarang nak tunggu sampai Jumaat berapa lama? Nak balik nak datang, memang balik je tu kena datang. Dengan panas terik. Tanya nanti. Sekarang saya dan sembahyang raya, saya balik ni, tempat saya jauh. Saya nak datang lagi sangat susah. Tapi dia susah. Itu tak bermakna tak pun. Tapi, kita ni, jangan terus ambil itu saja. Itu siapa? Awak pergi sembahyang raya, tak nak sembahyang Jumaat, dia lambat bagi dulu. Dan kenderaan semua senang, mudah. Ini dia lepas sembahyang raya, dia nak melayang, dia tak nak balik kat masjid. Kita buat memang tak ada hukum. Cerita orang lelaki, aku masak. Ya Allah, ambil adik sini. Dia sekarang kita tahu hukumnya ada dua. Ada hukum rofah. Rofah ni telur. Jangan bagi mereka-mereka yang tertentu. Jangan kau rangkung semua. Tapi saya pun tadi. Sebenarnya saya pun tak jumpa adik. Saya kata, secara logik, sembahyang Jumaat fardu, sembahyang hari raya sunat. Mana boleh sembahyang sunat tinggal yang fardu?